billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayat berapa sebenarnya? Ayat yang ke-47. Ya Bani Israel, situ tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ni kita terjemah sedikit ni. Nanti dok. Kita terjemah sedikit. Mungkin ada beza-beza sikit dengan terjemah Quran. Ada sekali tu dok. Ada beza-beza sikit je lah tu. Maksud dia tu insya-Allah sama. Sebab sini tak ada terjemah. Jadi terjemah mungkin lari-lari sikit lah. Kalau tak supaya rasa maksud dia tu boleh royak lah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kamu ni'matiya, nikmat aku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku bagi nikmat kepada kamu. Nikmat ataupun sebenarnya nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Gitulah. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah melebihkan kamu alal alamin, daripada alamin ni asal makna dia sekalian alam lah. Melebihkan kamu daripada seluruh alam, berbanding sekalian alam. Ataupun berbanding umat manusia lain. Boleh alamin. Jadi ni kira-kiranya yang kedua dah ni. Nak tuju kepada puak-puak Bani Israel. Tuju kepada puak-puak Bani Israel. Hak yang pertama ayat 40 tu, ya Bani Israel. Dia ayat dah. Ayat yang pertama. Ni ya Bani Israel, yang kedua ayat 47 hak kita baru nak baca ni lah. Apa tiba-tiba cerita Bani Israel? Tidak. Dia start surah Baqarah ni mula-mula sekali. Mula-mula sekali dia cerita pasal orang yang bertakwa. Tu. Siapa dia orang bertakwa? Ayat yang keberapa? Ayat yang kedua, ketiga gitulah lebih kurang dak, ketiga keempat. Orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu ciri-ciri orang bertakwa lah tu. Dak. Lepas tu panjang dia sebut ulaika ala hudam min rabbihim. Orang lagu ni orang bertakwa kita sudah sebut dah sebelum ni,
berada di atas petunjuk. Dia kata orang hok ciri dia gini-gini sudah royak dah. Lepas pada dia sebut cerita orang bertakwa, dia sebut pula cerita orang kafir yang tak dengar langsung. Tu. Hok tak dengar langsung kita nasihat ko royak cara baik ko, royak ancaman, royaklah pasal neraka ko gapo ko azab kubur, hok ni tak dengar langsung. Stadi innal ladzina kafaru sawaun alaihim tu anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anzartahum bagi ancaman kepada mereka ko. Am lam tunzirhum ataupun tidak ancam ko. Royak cara molek ko dak. Royak gertak ko. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman juga gana-gana pun. Sebab apa lagu tu? Sebab khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya itulah. Sebab hati mereka ni telah tutup dah. Hati, telinga, mata tertutup habis. Tertutup lagu mana? Tuhan tutup. Lepas tu jenis yang kedua, tu jenis tak dengar. Hak versi yang ketiga dia berpura-pura. Berpura-pura. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Zahirnya dia kata amanna billah, kita beriman dengan Allah dan juga hari akhirat ada. Wa ma hum bi'minin, tetapi sebenarnya dia tidak beriman pun sebenarnya. Maknanya dia jenis berpura-pura. Hak ni kita panggil orang munafik. Orang munafik ni panjang. Kita duk bincang pasal orang munafik. Lepas tu bila habis cerita pasal orang munafik tu, Tuhan pun royak. Lah dak apa kena beriman. Lepas tu Tuhan sebut apa kita kena beriman? Apa kita tak boleh jadi supaya orang munafik, supaya orang kafir ni apa? Start dia ayuhan nasu'budu ayat yang ke-21. Apa kita kena beriman? Tidak. Sebab apa tak boleh jadi supaya dua golongan ni, iaitu orang hak kafir terus. Tak cara kita panggil gajah rimah, royak gapo pun dak. Ya tak cara ataupun orang jenis berpura-pura. Kita panggil orang bermuka-muka gini pun tak boleh juga. Sebab apa kita kena beriman, kena kena sembah Tuhan dengan sebenar-benar dak. Sebabnya dia beroyak. Sebabnya dia buat kita allazi khalaqakum. Dia buat ibu bapa kita, tok nenek kita, wallazina min qablikum. Lepas tu dia bukan buat kita saja, dia sediakan kepada kita ada segala benda lah atas muka bumi ni. buat tempat tinggal pula untuk kita. Tu. Lepas pada tu tu dia royak. Lepas tu kalau tak si beriman juga, kerah kepala juga, tak si percaya juga kepada Quran dak. Tu kalau nak kira tak boleh dah tu. Memang kena beriman dalam gana-gana pun. Tapi kalau tak si juga. Dia kata tak, kalau tak si juga, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau tak si biarlah dah. Tak si juga, tak si terima juga. Kamu kena buat. Buat satu surah lah. Dia cabar dak. Tu habis dah tu. Kita kata ngesuk dalam tu dak. Cabar buat mari satu surah. Kalau degi juga. Dah kali tak boleh juga. Satu surah pun tak boleh buat juga dak. Pakatlah. Dak segala hok bijak pandai. Seluruh alam ni dak pakat belaka. Jin ko ikutlah dak. Kalau hok pergi jin pun boleh minta tolong. Tak ada masalah. Cabaran terbuka lah kita kata dak. Bukan tak boleh terhad kepada orang, kepada manusia. Tak terhad kepada orang Arab je. Nak cabar Quran tidak. Tak terbuka. Cabaran pas sampai bila ni? Sampai bila-bila? Bukan kata tak boleh dah kalau teknologi canggih dalam ni tak boleh dah lah. Sebab bisa dah orang dah.
Jadi boleh jadi dia boleh buat. Teknologi canggih dah. Terbuka sampai kiamat. Cabaran dia ni dak. Hak ni ngelah kali. Tak boleh buat juga. Terpaksa dah lah. Bila lagu tu terpaksa kena beriman. Lepas tu dia berkata kalau beriman boleh. Bukan setakat apa ni, hak memang kita mengaku kalah, kita kalah dah dengan cabaran dia tu suku. Dia bagi ganjaran pula. Dak bagi ganjaran syurga. Macam-macam lah dia sebut dak walahum fiha azwajum mutahharah. Ada apa ni? Pasangan yang suci. Ada mutahharah, suci. Tidak kata tidak berhik, tidak bau busuk gapo tak ada, tak ketuk. Tak ada ni. Kemuncak nikmat lah ni dia bagi kepada orang beriman. Tu. Maknanya bukan setakat kita beriman, kita beribadat kepada dia ni bukan setakat kita balas budi dia. Dia buat kita, dia bagi rezeki kepada kita saja. Tidak setakat tu dia bagi pula ganjaran ni dak. Lebih. Dak. Memang lebih ngoti lah ni bagi ni. Nak harap ke kita beribadat kita nak balas apa ni? Hak dia bagi tak ada. Tak cukup boh kita sembahyang 5 kali sehari. Puasa apa ni? Sebulan dalam masa setahun tak padah. Tidak nak balas. Hak dia nak bagi, hak dia widah kita ni dak. Tak padah. Apatah lagi hak dia akan beri kepada kita ni dak. Hak dia janji hak selama-lamanya ni kita kata dalam masuk syurga ke selama-lamanya tak tobik dah lah kira-kiranya dak. Tak padah. Waktu tu lagu mana kita boleh ukur? Boleh ukur sendiri dah kita kata dak. Nak kehidupan kita kata nak bina kehidupan. Selama mana dak nak boleh beli kereta, nak boleh beli rumah. Habis pendek kata habis umur lah. Duk kerja kadang-kadang apa ni tak ada nak cara ke keluarga gapo tu dak. Hak tu kita kata nak kejar hak sebentar baru. Nak kejar hak banyak tu baru. Tu dak. Nak kejar kita kata bolehlah. Kupus juta katalah dak. Ada piti sejuta tu pun kalau tidak sakit dak. Kalau ada nyakit gapo-gapo kan habis sebentar ya kita kata. Sejuta tu sebentar je. Tak masuk hospital. Kalau hak swasta tu kan dak. 2-3 hari pun kalau hak berat puluh-puluh ribu sebentar je. Tapi dia ni dengan cara kita buat benda mudahlah bela-bela dak. Ada keringan apa ni? Rengeh lagi. Keringan tu duk ada semacam hak rengeh ni. Kalau kita musafir ke jadi kurang lalu maya dak. Tidak kata kena maya penuh macam dak. Jadi kurang. Tu puasa kalau kita puasa, tapi kalau kita musafir dak kurang tak payah puasa pun tak apa. Hak wajib pun dak. Ya ada. Ada semacam tu dak. Keringan bela-bela mudah. Pas tambah lagi hak rengeh dak. Tu cerita ayat yang ke-25 tu lah. Lepas tu dia pun royak pula ancaman kepada dah kalau apa ni kalau tetap kafir juga fattaqun nar, masuk dalam neraka lah. Hak tu tali nak agan dah. Kalau berdegi juga. Habis itu. Lepas tu ni yang nak cerita dalam Quran lagi ayat yang ke-26 apa tu dia nak ayat nanti kita akan jumpa macam-macam. Dia sebut pasal lalat, dia sebut pasal nyamuk, sebut pasal semut. Takut orang kata mana boleh apa ni, takut tak percaya, takut buat ke kita ni takut degil. Nak cari silap, nak cuba nak Quran ni dak. Cerita pasal royak semut. Tak pernah sabah ni Tuhan ni dak kecek. Apa ni? Semut sebut dak. Sebut benda-benda hak kotor. Lalat. Dak wa in yaslubhumuz zubab.
Ada sebut zubab. Zubab ni lalak lah. Sebut lalak lah. Ada. Tak sesuai dia kata dengan kalam Allah. Takut nak tek juga ada. Tak boleh tek. Sebab apa? Sebab Tuhan ni memang dia akan royak belakang. Dia tak malu Tuhan ni. Nak buat mari contoh-contoh hok apa ni? Contoh hok nampak remeh. Tu dak. Sebab gapo? Sebab biasanya benda hok kita nampak remeh ni lah. Apa ni sebenarnya di sebalik daripada tu nampak je. Sekali tepuk tu mampu lalu dah. Nyamuk nampak remeh tapi kita tak boleh perkecil kan. Tidak semua benda lagu tu nampak remeh, enggak remeh. Dah. Nampak kecil enggak lemah lalu dak. Dak kalau dia yang mari serai kan, kalau kita kata nyamuk kan dak. Allah ni musim denggi kan. Apa kak? Denggi boleh jadi mati. Dak. Orang hok hebat ni. Manusia hok hebat ni boleh jadi mati. Dengan disebabkan oleh benda-benda hok remeh, maknanya kita nampak je remeh tu dak di mata kita tapi tidak semua lagu tu. Dia ada sisi hebat dia tu dak. Kalau dia Tuhan nak bagi kuasa kepada dia lah. Hikmat Tuhan lah tu dak. Dengan benda hok remeh-remeh gini lah. Tidak boleh nak kecil. Sebab tu banyak dalam Quran ada sebut benda-benda hok remeh-remeh tapi tidak. Tidak remeh secara mutlak dak. Tidak kecil secara mutlak. Dak mari ngego dia corona ni dak. Remeh lah kalau nak kira dak sesemua. Tapi boleh membawa kepada mati sampai beratus-ratus ribu. Tidak bagainya mudah benar. Tak nampak benar nyamuk tu nampak lagi. Hak ni sampai kau tak nampak nak yang kecil. Nya dia tu. Tapi gak kuasa dia hikmat Tuhan buat tu dak besar sangat. Benda-benda ni ada. Ada benda lagu tu. Sebab tu Tuhan buat mari contoh. Gitu dah. Tak kira dia nak royak benda-benda hok kita tak nampak ni dak kita tak aja jumpa lagi. Dia royak dalam masa hok ada dah masa tu. Ada nyamuk, lalat tu ada dalam masa tu nak suruh orang faham. Lepas tu kalau nak kufur juga tak boleh lah. Kira-kiranya dak. Nak tek di lalat tu dak ada sebut dalam Quran, tak percaya Quran tak boleh. Sebab dia laginya sebab Tuhan hok je buat langit dan bumi gapo tu. Thumma stawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat dan seterusnya. Lepas tu so lagi Tuhan je buat tu nenek apa ni moyang kita sekali. Tu moyang kita sekali. Pun dia buat juga apa ni? Kisah Tuhan juga. Hikmat dia jadilah kita ada sini. Hikmat Tuhan lah. Dia start buat manusia tu dak. Start buat Nabi Adam. Jadi marilah cerita Nabi Adam muka apa ni? Ayat yang ke-30 cerita Nabi Adam. Dak. Masih maknanya kait lagi ke tu. Dak. Tu nenek kita pun apa ni penyebab kita jadi ada di muka bumi ni kita kata apa ni ibu bapa kita lah. Hak tu hak dekat. Dak. Apa kita apa ni kena balas jasa ibu bapa kita tak boleh deraka kepada dia sebab dialah penyebab kita ada di muka bumi ni dak. Biasa orang kecek gitu dak. Hak tu paling dekat. Tapi hak sebenarnya hak paling dekat sebab tu buat Nabi Adam tu. Dak buat malaikat ni tak setuju dah kalau nak kira. Dia pelik dah. Malaikat apa tu lagi apa ni iblis tu dak fasajadu illa iblis. Lepas pada tu dak kita jumpa tak setuju dah apa nak buat. Hak apa ni nanti akan merosakkan muka bumi ni dak tapi tu buat semacam. Penyebab ada Nabi Adam itulah maka apa ni beranak pinak siapalah kepada kita tu. Kalau dulu lagi tak buat maknanya tak ada dalam kita tu.
Lepas tu tapi kalau nak kufur semacam kira tak si beriman juga. Bila tak si beriman juga dia pun kata kena ingatlah cerita Bani Israel ni pula dia kat dengan Bani Israel. Bani Israel ni jangan jadi lagu tu lah. Jangan jadi serupa Bani Israel. Bani Israel ni lagu mana? Iaitu betapa banyak nikmat Tuhan bagi kepada dia. Dia tetap tak si beriman juga. Tak terima juga Tuhan ni dak. Betapa banyak nikmat hak Tuhan bagi kepada dia. Jangan kamu contohi puak-puak ni. Jangan jadi serupa puak-puak ni. Sebab kalau dalam sejarah juga kira-kiranya inilah demo-demo ni lah jenis tak kena budi. Paling tak kena budi sekali. Jadi start mula-mula sekali tu. Start ayat mula-mula lagi. Siapa koya Bani Israel ni dak cerita kita ni kena beriman, jangan tak kena budi. Apa sebab dia buat kita. Dak sebab dia nanti akan masuk kita dalam syurga. Dia sedia tempat tinggal kepada kita. Maknanya banyak, betapa banyak nikmat tu dak. Walaupun kita kata tidaklah sebanyak hak dia bagi kepada Bani Israel zaman dulu. Tidak sebanyak tu nikmat dia bagi kepada kita, tapi gana-gana pun tetap banyak. Kalau kita tidak mensyukuri juga, kita tetap tidak beriman juga, maknanya kita ni boleh jadi super demo-demo ni lah. Boleh tergolong dalam super puak-puak ni. Ada kita baca setengah tu dak. Sifat Bani Israel tu yang ledah tu ada. Boleh jadi termasuk ciri-ciri Bani Israel. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Hak tu dak. Ayat yang ke-41 tu. Kira ada berlaku dak. Kalau lo ni enggak jual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Nak nego punya pasal dak. Waktu buat mari hadis. Hadis palsu lah. Apa ni ayat Quran cuba nak kaitkan dengan benda kita nak nego ni lah. Ada macam-macam lah. Itu kita panggil jual dengan harga yang murah. Tanya kita juga mari ayat Quran dak. Baca ayat Quran. Tanya kita. Tanya kena kita. Tanya kena apa ni? Nak bela diri kita lah. Tanya alah kat orang tak cara dak. Biar. Alah kita mari ayat Quran. Itu pun ialah juga untuk kepentingan macam-macam lah. Kalau ni dak untuk kepentingan hak sementara, kepentingan nego, kepentingan politik. Dak. Ada macam-macam orang. Itu maknanya jenis-jenis Bani Israel tu. La talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Dia tahu hak betul tapi dia tak royak. Sebab takut kena dia. Apa ialah juga ciri-ciri Bani Israel. Okey, habis itu. Atakmurunan nasa bil birri. Apa ni ayat yang ke-44 ada. Wa tansawna anfusakum. Suruh orang. Alah orang ni tak suruh buat baik. Suruh apa ni bersedekah, menderma dak. Alah kat orang. Alah dia kau macam dak. Tu. Yalah juga. Takmurunan nasa bil birri. Rasulullah. Dak kecil-kecil walaupun makan dak sebagai contoh. Tak ayat siapa-siapa sebagai contoh. Yalah tu. Takmurunan nasa bil birri tu. Suruh orang buat baik. Ya dia ni dak. Habis balok kau apa tak kira. Tu. Wa tansawna anfusakum. Lupa diri kamu sendiri. Itu juga ciri-ciri Bani Israel. Lepas tu ayat lagi. Okey, seterusnya masuk ayat yang hak nilah kita ni dak. Nak ayat ciri-ciri Bani Israel lagi. Betapa banyak nikmat dia dapat tapi dia tetap juga apa ni tidak beriman kepada Allah. Dia tetap juga tak patuh suruhan dan juga larangan Allah, tetap tak patuh. Inilah demo-demo ni lah ni. Dan nanti kita tengok akibat dia lagu mana dak pok-pok ni. Asalnya orang yang Bani Israel ni orang yang lebih lah kalau nak kira. Bangsa yang lebih
Tapi dibenci, dimurkai oleh Tuhan. Banyak mana nanti kita akan jumpa dah. Tak kira hak tu. Lebih mula-mula dah. Tapi tengok akibat dia gana bila tidak bila tidak patuh pada janji. Bila bermudah-mudah main-main dengan ayat-ayat Tuhan. Nanti kita tengok akibat dia dah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sini. Wa anni faddaltukum. Ingatlah nikmat yang aku telah bagi kepada kamu, dan anni faddaltukum 'alal alamin. Aku telah melebihkan kamu daripada faddaltukum maknanya faddaltu abaikum. Sini. Dia kata melebihkan kamu, iaitu melebihkan tok nenek kamu. Puak-puak Bani Israel ni, ataupun kita panggil orang Yahudi lah dah. Yahudi lah tu pengikut Nabi pengikut Nabi Musa. Orang Yahudi lah ni tu kira-kiranya keturunan daripada abak dia tu lah. Tok nenek dia yang pada ketika dulu memang Tuhan lebih demo-demo ni Tuhan pilih. Sebab itulah sampai ke ni pun dia duk sera memang dia ni bangsa yang lebih dah. Sehingga ke satu ketika dia bunuh habis. Orang Islam tu memanglah, orang Kristian ke apa dak dia bunuh balas kan. Demo-demo ni tak berlaku sebab dia kira dia ni yang paling lebih. Memang betul pun. Nabi ke apa dak ramai tu puak-puak dia lah. Tu dak. Dari apa ni? Silsilah puak-puak dia lah. Nabi ke apa ni? Dan memang dalam Quran pun sebut gitu, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku telah melebihkan kamu. Tapi dia guna sampai ni dak. Hak melebih dari segi lebih tu lah. Dari segi hak dia langgar hak Tuhan apa ni suruh. Dak Tuhan larang apa dia langgar hak tu dia tak kira hak tu. Dia kira lebih gitu je. Lebih secara mutlak gitu. Faddaltukum 'alal alamin. Apa jadi lebih ni? Nanti kita tengok apa jadi lebih. 'Alal alamin ay alami zamanihim. 'Alal alamin maknanya sekalian alam. Jadi dia kata sini sekalian alam ni semua kau seluruh alam. Bani Israel paling lebih sekali. Tidak gitu. Iaitu pada zaman mereka ni lah. Pada zaman mereka ya. Pada zaman tu bukan seluruh apa ni setiap masa dia lebih semua tidak. Hak ni merujuk kepada zaman dia. Zaman dia tu memang dia lebih. Sebab apa? Dia lebih. Sebab biirsalir rusul, sebab ada rasul dari kalangan mereka, betul? Turun rasul iaitu Nabi Musa tu. Inzalil kutub, waktu turun kitab. Pun ada juga iaitu kitab Taurat tu, ada kitab khusus. Ada kepada demo-demo ni. Lebih. Dari segi tu. Apa ni? Waja'lihim sadatan wa mulukan, dan pada ketika itu mereka ni juga buat Bani Israel ni dijadikan sebagai pemimpin dan juga raja. Lebih. Kalau secara mutlak gitu. Dari segi rasul turun. Dari segi tu apa ni kitab pun ada. Lebih lah. Tapi dari segi tak turut kitab tu kurang dah lah pula. Dari segi apa ni deraka kepada rasul, tak beriman kepada rasul, kurang dah lah. Jadi asalnya lebih kalau rasul turun tu. Dari kalangan puak-puak dia. Dan juga dia kata tafdilul aba syarafun lil abna. Bila dia sebut apa ni Tuhan lebihkan anni faddaltukum, lebihkan tok nenek kamu dak. Tok nenek kamu tu lebih, maknanya anak-anak dia ni pun kalau nak kira lebih jugalah. Secara apa ni tidak langsungnya gitulah. Bila memuliakan bapa, bermakna memuliakan juga anak-anak dia, keturunan dia.
Apa kita kata kita ni sebenarnya walaupun kita ni hamba tetapi kita ni golongan yang paling mulia sekali. atas muka bumi ni. Kita ni lah ikutlah kita koli ke apa dak. Kita paling mulia sebab apa? Dak. Sebab Tuhan suruh semua hak ada atas langit masa tu dak sujud. Belaka kepada tok nenek kita. Tok kita iaitu Nabi Adam tu dak. Jadi bila Nabi Adam tu lebih, bermakna kita ni lebih juga. Tu ya gitulah. Tak lawan dah memang lebih. Cumanya lebih tapi bersyarat dah. Bersyarat. Bukan lebih, lebih semata-mata secara umum ialah kita ni lebih daripada sekalian makhluk lain, betul. Secara umum. Begitu juga Bani Israel. Dalam ramai-ramai orang ni hak paling lebih juga Bani Israel. Secara umumnya gitu. Dapat apa? Sebab ibu bapa dia ni diberi keistimewaan tok nenek dia. Dan bila orang ni orang lebih, jadi peringatan gapo ni pun banyak turun kepada puak-puak lebih ni lah. Tak? Peringatan gapo pun sebab dia lebih. Yang seterusnya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Takutlah oleh kamu yawman la tajzi, pada satu hari yang la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a, maknanya yang tidak dapat satu hari yang seseorang itu tidak dapat tebus orang yang lain. Tu tajzi. Tidak dapat menyelamatkan seorang yang lain. La tajzi nafsun, nafsun maknanya diri. Ataupun orang tu tidak dapat menyelamatkan orang lain dengan apa-apa pun. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tak boleh buat gapo-gapo pun. Tak boleh. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak dapat diterima daripadanya. Daripada siapa? Daripada orang tu juga. Syafa'ah. Syafa'ah kita kata syafa'ah. Wala yu'khadhu minha 'adlun. Tidak dapat diterima juga. Tidak dapat diambil. Pada hari itu tidak diambil. Adlun maknanya fidak. Fidak ni tebusan. Ataupun kita panggil kalau lon ni enggak jaminan. Jaminan. Wala hum yunsarun, dan mereka juga tidak ditolong pada hari itu. Dia tuju kepada Bani Israel lah. Sebab Bani Israel ni paling lebih kali dan kira tok nenek dia ni lebih, dan dia lah ni dia berona. Dia hak paling teruk sekali langgar perintah Tuhan. Jadi bila lagu tu tuju dia. Tuju kepada Bani Israel. Dan satu lagi sebab ketika zaman Nabi ni memang dia lah. Dulu lagi tolak Nabi. Orang-orang Arab terima habis dah Nabi dah sapan dia, dia tolak Nabi. Bani Israel ni lah orang Yahudi zaman Nabi ni. Sebab sebab dia serah dia ni lebih lah. Gitulah ego dia tu dah. Dia serah dia ni lebih. Tak boleh nak turut orang lain. Bak apa Quran turun ke orang lain tiba-tiba dak. Bak apa tidak turun ke puak-puak dia. Bak apa Nabi Muhammad ni tidak mari dari kalangan dia. Tu bila lagu dia tak boleh terima benda tu, dia dulu lagi tolak. Bila lagu tu Tuhan pun tuju dia lah. Kamu kena takut yaumul la tajzi. Okey, kita tengok. Nafsun an nafsin syai'a. La taqdi fihi nafsun an ukhra syai'an min al-huquq. Yang pada hari yang mana orang tu tidak dapat nak
tidak dapat nak selesai hak orang lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Gapo dia terjemuh situ? Tidak dapat membela orang lain, gitulah tu. Seorang tu tidak dapat membela. Tu maksud dia dah tu tidak dapat membela. Jazak ni kalau nak kira la tajzi. Tajzi ni daripada perkataan jazak. Jazak ni gapo? Jazak ni maknanya kalau dalam apa ni bahasa Arab dia guna jazaa'ud dain. Jazaa'ud dain maknanya bayar hutang. Dain tu hutang. Jazak ni bayar. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Siapa-siapa tidak dapat bayar untuk orang lain. Gitu. Tak boleh bayar sesing pun. Tu syai'ah sikit pun tak boleh. Yalah makna dia tak boleh tolong lah. Tak boleh tolong. Maknanya kita kata okey. Dia nak gapo? Benda ni tak cukup 100. 100 riyal lagi tak cukup dak. Nak beli gapo? Kita pun tolong. Kita pun hala. Pelepah okey boleh beli 100 riyal. Sebab apa? Sebab kita hala. Dia pun boleh. Tak. Kita bayar. Kita bui gapo-gapo dak. Tu makna lagu tu lah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari tu. Hari mana tu hari? Kalau lon ni kita kata boleh lah. Tak. Kalau atas dunia ni boleh. Gana-gana pun boleh tolong. Tak boleh tolong kita kata dengan pitih. Boleh tolong dengan tenaga tak? Tak boleh tolong dengan tenaga, boleh tolong dengan apa ni? Pangkat ke. Tak? Kita boleh tolong juga. Gana-gana pun. Jadi dia kata pada hari tu tak boleh. Tak boleh nak tolong gapo-gapo. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima syafaat. Iaitu la tuqbalu syafa'atun fi nafsin kafirah billahi abadan. Orang kafir lah. Syafaat ni tak boleh nak guna kepada orang kafir selama-lamanya. Tu di akhirat. Ini merujuk kepada orang kafir, la yuqbalu minha syafa'ah. Sebab itulah apa ni? Ketika siapa Abu Talib dah. Hak pegang Nabi dah. Dia ketika dia nak mati tu kan. Nabi suruh dia ngocak dah. Nabi suruh dia ngocak. Sebab Nabi kata kalau ada ngocak maknanya dia ni bila dia masuk Islam walaupun tak ada benda-benda lain kita kata dia tak rajin mayat, tak rajin puasa, tak ada lah ibadat-ibadat lain, tapi kalau ada dah la ilaha illallah tu Nabi kata dah aku boleh pegang benda tu di hari kiamat. Ngocaklah pok saudara aku dah supaya aku boleh guna benda tu di hari kiamat. Tapi siapa kesuk dia tak ngocak dah. Mati dalam keadaan kafir lah. Sebab dia malu. Dia kata kalau dia ngocak dia masuk Islam juga, lagu mana nanti kata kata puak-puak dia lah. Puak-puak dia kata gana nanti ngelah-ngelah kali masuk Islam juga. Ada. Ya akan kata gitulah. Jadi dia tak tak ngocak pakai su. Ayatnya tak boleh. Bila lagu tu tak ada. Kita kata tak ada hitam putih lah tak ada. Kalau ada hitam putih itu tak boleh lah nak kira lepas pada tu tak. Bila tak ada la ilaha illallah tak boleh. Syafaat kau gapo kau tak boleh. Kalau ada tak apa dah boleh dah nak kira. Jadi tak boleh nak ejah dah lah kita kata dah. Dia tak ada la ilaha illallah tu tak boleh nak ejah dah. Tu. Syafaat gapo tak jadi. Tak boleh nak tolong. Merujuk kepada demo-demo tu.
Secara umumnya gitulah. Secara umumnya ayat ni royak hari kiamat ni tak boleh. Tidak diterima syafaat, tak boleh nak tolong gapo-gapo. Tak ada gapo. Iaitu kepada orang hok tak ada langsung asah tu. Tapi kepada orang hok ada asah. Hok beriman gapo. Hok tu lain, bab lain. Banyak kita jumpa kalau tidak dalam Quran sendiri pun dalam hadis ke apa dah. Ada sebut pasal orang hok mati. Apa ni? Anak dia ketika kecil. Nanti anak dia akan duduk di pintu syurga dak. Akan apa ni? Kalau apa ni, ibu bapa dia masuk neraka, dia akan panggil, dia akan merayu kepada Tuhan. Tu juga sejenis, kita panggil sejenis syafaat lah tu. Sejenis syafaat juga. Merayu kepada Tuhan, suruh Tuhan awak naik ibu bapa dia masuk dalam syurga. Tu pun maknanya boleh tolong tu. Apa dalam ayat ni kata wattaqu, takutlah pada satu hari yang la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Siapa-siapa tak boleh tolong gapo-gapo. Tidak diterima syafaat ni kepada orang kafir. Orang yang tak ada asah la ilaha illallah tu dak. Tak ada asah iman tu memang tak boleh. Wala yu'khadhu minha 'adlun. Tidak diambil daripada orang tak ada juga. Adlun tu dia la yaqbalu minha fida. Fida ni maknanya tebusan. Tebusan ni kita kata no. Biasa kat kita kata kalau orang masuk J kat ada. No bayar apa ni? Kita panggil jaminan ke. Tu jaminan. Nak tebuh dia tu. Lagu mana nak tebuh dia ni? Nak tubik dia ni, asalnya dia ditawar. Lagu mana kita nak tebuh dia? Jadi pada hari tu tak boleh nak tebuh. Kita nak tebuh dia nak bayar berapa? Bayar 10,000 ke, 15,000, 20,000 ke dah. Tak boleh, tak boleh. Tak ada. Tidak diterima. 1,000,000 ke, la yaqbalu minha adl. Tu. Wala hum yunsarun, dan mereka juga tidak ditolong. Tidak ditolong. Lagu mana? Ai laisa lahum man yamna'uhum wa yunjihim min azabillah. Tak ada orang yang dapat menghalang mereka dan juga menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Tak ada siapa boleh tolong. Kalau jatuh dalam neraka tu, jatuh situ tak boleh. Tak ada siapa-siapa berani nak pergi ambil tarik. Tak ada. Tu. Jadi dia bagi ancaman kita semua ni kepada Bani Israel, terutamanya lah. Bani Israel kena beringat. Kita ada ciri-ciri dia pun yalah jugalah. Kira-kiranya. Cuma mungkinlah kita kata boleh bergantung kepada syahadah tu tak. Tapi gana-gana pun itulah kita kata akhirnya masuk syurga juga. Ngilah kali masuk syurga juga. Tak kira gitu dah. Kira nak atas api lilin tidak, kita kata jari pun tak tahan. Ada apa tu lagi kita nak kata tak apa. Tidak boleh bermudah-mudah lah walaupun kita ada syahadah dah kita apa, kita Islam. Kita beriman dah tak apa. Sewenang-wenang. Tidak. Maknanya azab juga. Walaupun semetar. Walaupun dia kata semetar tu semetar lama mana tak tahu tak. Semetar pun. Okey. Lepas tu dia pun nak sebut dah lah. Bak apa kena ingat? Bak apa Bani Israel ni kena ingat nikmat yang aku telah bagi kepada kamu. Kamu jangan jadi. Bila ingat nikmat ni, biasanya orang tu dia tidak akan kufur dah lah. Bila teringat pasal nikmat ni. Biasanya. Sebab kita kata gini lah mudah. Orang tu duk. Orang hok tak semaya. Dia tak semaya.
Apa? Kita malas sembahyang. Cara dia je lagu mana? Nak suruh dia sembahyang. Ginilah, dia mau kena ingat nikmat. Nikmat hak Tuhan bagi kepada kamu. Dok kita tak faham. Kita tak faham nikmat hak Tuhan bagi. Ginilah. Kita kata dok. Tak sah nikmat gini kita kata dok. Kalau kamu dok. Kalau kamu dalam keadaan perlulah. Perlu sangat kepada kita kata duit dok. Nak makan tak ada duit masa tu dok. Tiba-tiba adalah orang tu mari dok. Tak tahu mari mana orang tu, dia pun mari holos 10 riyal kita dok. Kita masa tu tak ada sesiambuk. Nak mati dah. Lapar dok. Dia pun mari holos 10 riyal kepada kita dok. Geria kita buat. Mesti kita akan ucap terima kasih tak terhingga dok. Terima kasih sangat. Jasamu akan dikenal sampai bila-bila lah kira-kira dok. Kita akan ingat semacam kepada dia tu dok. Tulis pula dalam cerita dok. Lepas pada tu adalah seorang insan tidak mari holok kita 10 riyal. 10 riyal je baru tu dok, 10 riyal. Holok kita akan ingat sampai bila-bila. Tu. Muju ada dia kita kata dok. Holok 10 riyal. Kalau tidak mati dah kita. Dalam keadaan kita kata dalam keadaan kita terdesak kita mau tu dok, tiba-tiba mari dok tarik kita. Kalau tidak mati dah kita kata kita lemah. Mati dok, muju ada dia dok. Lagu mana tu kita kata dok. Tu kita panggil berhutang nyawa lah tu. Dengan orang tu dok, lagu mana kita. Dengan orang tu. Kau kita buat tak tahu. Orang selamat kita buat tak tahu. Dok. Langsung tak royak. Terima kasih ke apa. Gitu kau kita. Boleh kau gitu. Kita kata dak buat gitu. Kau kita panggil lagu mana? Orang hak lagu tu. Tu kita panggil biadab. Tak lagu tu dak. Buat tak tahu. Tak ingat pun dia. Tak ucap terima kasih pun. Tuhan ni dak. Dia bagi macam-macam kepada kita. Dak. Nak tahu lagu mana kat acu kita pekuk hidung mata dak. Pekuk hidung. Tak senyawa boleh. Seminit nak tahu. Tu nak royak besar nikmat kita tak khabar-khabar pun padahal dak. Nikmat yang dia bagi kepada kita. Tiba-tiba kita tak semaya tu kita kata ucap terima kasih dah tu. Sejenis ucap terima kasih kepada dia dah tu. Kerana nikmat-nikmat yang dia bagi tiba-tiba tak ada benda tu. Dah. Apatah lagi kalau kita ni mungkin kita tak serah dah, kita ni orang biasa. Bani Israel ni Tuhan tolong kita semua. Buat dia. Lagu mana Tuhan tolong buat dia depan ni lah. Dia selamat daripada Firaun gapo tu dok. Tuhan selamatkan dia duk apa ni? Sesat pada pasir. Tuhan selamatkan dia buat dia tu. Tapi dia dok. Masa tu jelah. Dia minta tolong lepas tu dia tak ingat dah tak cara dah. Macam-macam. Karena buat ni dok. Inilah ciri-ciri orang hok tak berterima kasih langsung. Tak mengenai budi langsung. Padailah dia ni. Tak kena azab lagu ni. Tuhan ancam dia ni kena takut. Mu ni kena takut. Kepada satu hari yang pada satu ketika tu tak ada siapa-siapa boleh tolong. Ia tuju pada demon ni lah. Kita pun kira-kiranya. Kena takut lagu tu lah. Juga. Secara tidak langsung tuju kepada kita. Dia pun royak cerita Bani Israel. Wa idh najjaynakum. Gitulah dulu untuk kali ni. Sikit dak sebab apa ni? Imbas kembali. Nak suruh nampak sambung. Cerita tu apa jadi mari cerita Bani Israel ke apa ni. Dia apa ni dia ada kesinambungan lah. Kalau dalam apa ni kalau kita ngaji tu dia memang ada. Kalau dalam apa ni belajar Quran ni dia ada dalam Quran dia panggil apa ni usul tafsir. Kita belajar usul tafsir dia ada cerita pasal rabtul ayah bil ayah, kaitan antara ayat dengan ayat. Rabtus surah bis surah, kaitan antara surah dengan surah. Apa surah ni patut mari surah ni. Apa kaitan dia? Apa kaitan ayat ni dengan ayat ni? Dah.
Memang dia ada. Apa ni kita panggil pelajaran suku lah dak. Rabtul ayah bil ayah ke apa tu. Nak ayah kait. Bukan saya sanjung susu. Ikut suka nak susu. Tidak ni. Al-Quran ni dak. Ada cara dia. Okey. Gitu dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minggu depan insya-Allah fiqh.